sedikit, yaitu orang yang banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Maka sebab itu baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita syukur itu bermula daripada bangun tidur lagi, dengan doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Dimulakan perkataan pertamanya selepas daripada matinya yang sementara, yakni tidur, dimulakan ucapan pertamanya, lisan pertamanya yang keluar daripada lidahnya adalah syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Dan perkataan itulah perkataan ahli syurga yang pertama sekali keluar daripada lisannya ahli syurga bila mana masuk ke dalam syurga. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut daripada hati-hati mereka. Naza'a itu dalam bahasa Arab bukan sekadar cabut, tetapi cabut sehingga ke akar umbinya, sehingga semua perkara dicabut, sehingga tidak menimbulkan kesan. Itu perkataan naza'a dalam bahasa Arab. Sebab itu orang yang sakaratul maut kita panggil naza', betul? Naza'. Kenapa dipanggil naza'? Karena hampir keseluruhan ruh yang ada dalam dirinya ditarik oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami cabut semua daripada hati-hati mereka. Apa yang dicabut? Min ghillin, daripada rasa sombong, daripada rasa ego, daripada rasa takabur, daripada rasa angkuh. Kemudian kami akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai. Kemudian ketika mana mereka dimasukkan ke dalam syurga, mereka akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita petunjuk. Apa ucapan pertama ahli syurga? Alhamdulillah. Sehingga para ulama menyebutkan sebelum ahli syurga masuk ke dalam syurga, di dunia sudah ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Tidak ada persengketaan, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam, tidak ada angkuh di dalam hati mereka, sehingga mereka masuk ke dalam tempat yang tidak ada perkara-perkara buruk di dalam tempat tersebut, yaitu surganya Allah. Surga dan neraka mempunyai satu persamaan yang sama. Surga juga untuk pendosa, neraka juga untuk pendosa. Tapi yang membezakan antara keduanya, surga untuk orang yang bertaubat, pendosa yang bertaubat, tapi neraka untuk pendosa yang tidak mau bertaubat. Jadi syukur adalah perkara yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga baginda mengatakan orang yang bersyukur ini termasuk dalam golongan orang-orang yang dihormati oleh baginda Rasulullah. Ajaban li amril mu'min. Kata baginda Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khairan wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sangat ajaib urusan yang orang yang beriman, kata baginda Rasulullah. Karena setiap perkara yang berlaku kepada diri mereka semuanya kebaikan untuk mereka. Yang buruk datang kepada mereka pun menjadi pahala, yang baik datang kepada mereka juga menjadi pahala. Dan syuf, apa kata baginda Rasulullah? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Perkara itu tidak akan berlaku melainkan orang yang beriman. Apa ciri orang yang beriman yang dimaksudkan di dalam hadis tadi? In asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Apabila diberikan kepada mereka nikmat, apa yang mereka lakukan? Syakara, mereka bersyukur kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita ahli syukur, ahli yang banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap perkara yang berlaku kepada diri kita semua kebaikan, sehingga perkara yang pertama yang keluar daripada lisan kita adalah syukur. Perkara yang pertama juga yang keluar daripada lisan kita ketika sakaratul maut juga syukur. Dan perkara pertama juga yang keluar daripada lisan kita bila masuk dalam surganya Allah adalah syukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sambung di pengajian kita di dalam kitab tafsir
pada ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini merupakan pertemuan keempat kita dan juga pertemuan yang terakhir mungkin di dalam bulan Ramadan. Pertemuan yang pertama kita sudah bahaskan berkenaan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Pertemuan kedua kita bahaskan kutiba alaikumus syiyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Dan pertemuan ketiga kita pada minggu lalu kita tidak bahaskan ayat ini, tetapi kita buat kuliah khusus berkenaan dengan nuzulul Quran, betul? Dan insyaallah pada pagi yang mulia ini kita akan sambung perbahasan kita kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana yang difardukan kepada umat-umat sebelum kamu, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 183 dengan firman-Nya, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat yang terdahulu berpuasa. Memberi makna kepada kita bahawa puasa bukanlah ibadah khusus umat ini. Puasa adalah amalan ataupun ibadah yang telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu dan juga dilakukan oleh para nabi yang terdahulu. Diriwayatkan bahawa manusia pertama sekali yang melakukan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang disebutkan puasanya sebagai shaumut taubah, yaitu puasa taubat kepada Allah. Ketika Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan daripada syurga dengan firman Allah, "Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketika mana dikeluarkan daripada syurga, pada ketika itu Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ma'ruf, dengan doa yang kita ketahui, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Disebutkan di dalam tafsir 40 tahun doa dengan doa yang sama, barulah taubatnya diterima oleh Allah. Setelah ada wahyu taubatnya diterima oleh Allah dengan rasa penuh kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi Adam alaihissalam melaksanakan puasa selama 3 hari yang dinamakan sebagai puasa taubat, yaitu berlaku pada 13, 14 dan juga 15, yaitu yang kita sebut sebagai puasa Ayyamul Bid. Jadi 13, 14, 15 adalah puasa pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahawa ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, wajahnya gelap. Wajahnya bertukar menjadi gelap, kulitnya bertukar menjadi gelap. Selepas beliau melaksanakan puasa 3 hari, kulitnya menjadi cerah semula. Walaupun ini pandangan yang dhaif, tetapi ada juga disebutkan oleh sebagian para ulama. Yang kedua adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salam yang disebut sebagai saumus syukur, puasa syukur. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam perut ikan Nun. Ketika mana dimasukkan ke dalam perut ikan Nun, terdampar di dalam perut ikan Nun selama 40 hari. Ketika di dalam perut ikan Nun, beliau banyakkan berzikir kepada Allah dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba kita lihat, kebanyakan para nabi itu mereka mengakui kesilapan mereka di hadapan Allah dengan mengatakan bahawa mereka itu telah menzalimi diri mereka. Doa Nabi Adam tadi kita baca, Rabbana zalamna, ya Allah saya telah menzalimi diri saya sendiri. Doa Nabi Yunus pula, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Sifat para nabi itu, sifat orang soleh itu, sebelum dituduh bersalah sudah mengakui dirinya bersalah. Sebelum melakukan kesilapan, sebelum melakukan kesalahan, sudah mengakui kesalahan mereka di hadapan Allah. Bukankah baginda bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu ilallahi fil yaumi ati marrah.
Wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, beristighfarlah kamu kepada Allah, karena aku bertaubat kepada Allah 100 kali sehari. Aku beristighfar kepada Allah 100 kali sehari. Bukankah istighfar itu untuk orang yang berdosa? Bukankah taubat itu untuk orang yang berdosa? Kenapa baginda Rasulullah beristighfar, bertaubat 100 kali sehari, sedangkan baginda bukan orang yang berdosa? Bahkan baginda sebelum melakukan dosa sudah diampunkan semua dosa-dosanya. Dalam kitab Zabur, Allah berfirman kepada Nabi Daud. Allah kata, ya Daud, a'innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismu Ahmad wa Muhammad sadiqun sayyida la abghad alaihi abada wa qad ghafartu lahu qabla an ya'siyani ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Wahai Daud, akan datang selepas kematian kamu seorang nabi yang namanya Ahmad. Sebelum dia melakukan dosa, semua dosanya aku telah ampunkan. Baginda Rasulullah ma'sum, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua bagi segala nabi dan juga rasul, tidak pernah melakukan dosa. Pintu surga terbuka untuk dia. Nabi yang pertama memasuki surga adalah baginda Rasulullah. Tidak pernah melakukan kesilapan. Tapi apa sebab Nabi beristighfar? Apa sebab Nabi bertaubat? Adakah Nabi bertaubat karena dosa-dosanya? Wal'iyadzubillah. Karena Nabi mau meraih cintanya Allah, sehingga yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada at-tawwab. Apa dia at-tawwab? Orang yang suka bertaubat. Belum buat dosa sudah taubat kepada Allah. Dan Allah cinta kepada at-tawwab, orang yang suka untuk bertaubat, bukan bertaubat. Beza di antara taubat dengan suka bertaubat. Bertaubat buat dosa dulu, baru bertaubat. Suka bertaubat, belum buat dosa, sudah mengakui kesilapannya di hadapan Allah. Dan Allah cinta kepada orang yang suka bertaubat, bukan cinta kepada orang yang bertaubat, kepada orang yang suka bertaubat. Jadi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam perut ikan nun, dan dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah 40 hari dikeluarkan daripada perut ikan nun, dan selepas itu beliau Nabi Yunus berpuasa selama 3 hari, disebutkan sebagai puasa syukur karena selamat daripada perut ikan nun. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, law kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus itu tidak bertasbih memuji Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan kekal dalam perut ikan nun sampai bila? Yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Kalau tidak bertasbih. Oleh kerana dia bertasbih, keluar daripada perut ikan nun. Ini menjadi dalil yang sangat kuat. Ikan yang menelan Nabi Nun sampai sekarang ini masih dihidupkan oleh Allah. Sampai bila dihidupkan? Sampai hari kiamat. Dalilnya jelas. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunusnya sudah tidak ada, tapi ikan yang menelan Nabi Yunus itu kekal sampai ke hari kiamat, kekal sampai ke hari kebangkitan. Kemudian puasa yang seterusnya dilakukan oleh puasa Daud, Nabi Daud alaihi salam, yang disebut sebagai puasa Daud, Saumu Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Bukan satu hari, puasa satu hari. Bukan satu hari, puasa satu hari. Hari ini puasa, esok tidak. Esoknya lagi puasa, esok tidak. Esoknya lagi puasa, esok tidak. Itu puasa Nabi Daud. Dan tidak ada puasa sunat yang lebih baik daripada puasa Nabi Daud. Seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan saya puasa yang paling terbaik untuk saya lakukan. Kata baginda Rasulullah, kamu berpuasa 3 hari setiap bulan. Dia kata, ya Rasulullah, aku lebih mampu lagi daripada itu. Maknanya kalau lebih lagi daripada itu pun aku mampu. Kata baginda Rasulullah, kalau begitu kamu berpuasalah Isnin dan juga Khamis setiap minggu. Dia kata, ya Rasulullah, aku mampu lebih lagi daripada itu. Kata baginda Rasulullah, kalau begitu kamu buatlah puasa Nabi Daud. Puasa sehari bukan sehari, puasa sehari bukan sehari. Dia kata, ya Rasulullah, aku mampu lebih lagi daripada itu. Kata baginda, tidak ada yang lebih lagi daripada puasa Nabi Daud. Laki itu pun pulang.
Setelah beberapa lama, berbulan-bulan, jumpa dengan baginda Rasulullah dalam keadaan kurus kering, dalam keadaan mukanya sudah tidak sama seperti mana dahulu. Dan dia bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya bertanya. Kata baginda, ya Rasulullah, silakan. Dia kata, ya Rasulullah, adakah kamu kenal saya? Adakah kamu kenal saya? Kata Rasulullah, kamu siapa? Dia kata, saya yang pernah tanya kepada kamu tentang puasa yang terbaik. Nabi kata, apa yang telah berlaku kepada diri kamu sehingga aku tidak mengenali diri kamu? Sebab dulu waktu bertanya badannya sehat. Setelah beberapa bulan badannya menjadi kurus kering sehingga tidak dikenali oleh baginda Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku berpuasa lebih daripada apa yang engkau cakapkan. Kalaulah aku ikut pesanan kamu terdahulu, tidaklah aku menjadi seperti mana yang demikian. Inilah akibat kalau tidak mengikuti sabdaan Rasulullah, menggunakan nikmat kesehatannya lebih daripada kemampuan. Sehingga kan perkara kesehatan pun dipantau oleh agama, sehat pun dipantau oleh baginda Rasulullah di dalam khazanah hadis-hadis baginda Rasulullah. Jadi puasa sunnah yang paling terbaik kalau mau dilakukan itu puasa Daud alaihissalam. Ada juga mengatakan Nabi Ibrahim juga berpuasa. Puasa Nabi Ibrahim adalah dalam sebulan berpuasa selama 9 kali. 3 hari di awal bulan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kemudian di pertengahan bulan 13, 14 dan juga 15. Kemudian di akhir bulan 28, 29, 30. 9 kali di dalam satu bulan. Dan kemudian puasa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana puasa Nabi Musa? Nabi Musa berpuasa 40 hari. Dan puasa Nabi Musa ini ajib. Kenapa ajib? 40 hari itu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Selama berapa hari? 40 hari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum selama 40 hari. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Musa pergi bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina, di Bukit Tua. Kemudian ketika itu baginda Musa mengambil kayu suginya dan dia bersugi. Memberus gigi ataupun bersugi bagi orang yang berpuasa di zaman Nabi Musa itu membatalkan puasa. Dia pun mengambil kayu sugi dan dia memberus giginya, sedangkan tempo 40 harinya belum sampai. Dia sangka sudah sampai. Ketika dia berjalan bertemu dengan Tuhannya, dia memberus gigi sebab mau berdialog dengan Allah. Sunnah untuk bersugi sebelum membaca Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam kitab Ghayatu wat Taqrib, Mata Nabi Syuja, disebutkan di antara perkara sunnah ketika mau bersugi, yang pertama sekali adalah sebelum tidur, yang kedua sebelum salat, yang ketiga indal wudu, ketika berwudu, yang keempat inda qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran, yang kelima indan naum, ketika bangkit daripada tidur, yang keenam taghayyurul fam, ketika berubah bau mulut maka disunnahkan untuk bersugi. Nabi Musa bersugi, jumpa dengan Allah. Allah kata, kenapa kamu bersugi? Dia kata, sudah sampai puasa saya hari yang ke-40. Allah kata, waktunya belum sampai. Belum sampai sehingga aku memberitahu kepada kamu bahwa waktunya telah sampai. Maka apa yang berlaku untuk mengqadhakan puasanya yang 1 hari yang terbatal itu, maka ditambahkan 10 hari, berpuasalah selama 50 hari. Dan itulah puasa orang-orang Yahudi selama 50 hari. Orang Yahudi berpuasa asalnya 40 hari. Tetapi oleh kerana mereka itu suka-suka mengubah hukum dan juga ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, mau berpuasa pada waktu sejuk saja. Tapi ketika waktu panas, mereka mau tukar. Oh, hari ini panas, hari ini kita akan gantikan pada hari yang lain. Suka-suka ubah macam itu. Ini orang Yahudi suka-suka mengubah puasa mereka. Kalau musim sejuk, mereka berpuasa. Kalau waktu itu musim panas, mereka akan tangguhkan puasa mereka itu, dibawa ke akan datang, digantikan dengan 10 hari. Ini orang Yahudi. Sebab kalau musim sejuk itu waktunya singkat. Musim sejuk di negara-negara yang bermusim sejuk itu sahurnya pukul 7 pagi. Sebab masuk subuhnya pukul 7 pagi. Buka puasanya pukul 5 petang. Nyaman. Sahur pukul 7, buka puasa pukul 5.
Tapi kalau musim panas, waktu subuhnya pukul 4. Buka puasanya pukul 7. Kalau musim panas. Nah, jadi pukul 4 baru bersahur, pukul 7 baru berbuka. Kalau musim panas. Jadi orang Yahudi mengatakan berat untuk mereka berpuasa, maka disebabkan itu mereka gantikan puasa yang musim panas ini kepada di waktu hari yang lain, maka digandakan lagi jadi 10. Begitu juga dengan orang Nasrani, orang Kristen juga berpuasa. Berapa hari mereka berpuasa? Arba'ina yaum, 40 hari juga. Tapi nikmat puasanya dalam agama Nasrani ini berpuasa daripada makanan yang berat, tapi tidak berpuasa daripada makanan yang ringan. Kalau makan ringan itu boleh. Minum boleh, makan keropok boleh, makan gula-gula boleh. Anda boleh makan berat. Tidak boleh makan yang berdarah. Tidak boleh makan yang berdaging. Daging ikan tidak boleh, daging ayam tidak boleh, daging kambing tidak boleh, unta tidak boleh. Semua tidak boleh. Bila boleh buat? Waktu malam. Nah, senangnya puasa orang-orang Nasrani ini sehingga mereka sendiri minta kepada Allah, ya Allah kalau boleh malam pun puasalah juga. Sebab nikmat. Boleh makan yang ringan-ringan. Terhindar daripada mereka haus dan juga lapar. Ini puasa orang-orang Nasrani. Kemudian sampailah kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana asalnya kita berpuasa itu pada 3 hari. Asal berpuasa itu adalah ayyamul bid 13, 14, 15. Sebelum difardukan puasa Ramadan, umat Islam itu berpuasa selama 3 hari, yaitu 13, 14, 15 setiap bulan. Kemudian turun ayat berkenaan dengan puasa daripada surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu difardukan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah. Ketika itu puasanya belum sama lagi seperti mana kita. Bagaimana puasa orang-orang terdahulu? Kita dikira berpuasa ketika masuk waktu subuh, betul? Sahur, kemudian masuk waktu subuh dikira berpuasa. Tapi sahabat Nabi yang awalin wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, Quran sebut di awal mereka berpuasa, puasa mereka itu dikira ketika mana mereka tidur. Kalau malam tidur mereka itu permulaan mereka berpuasa. Jadi ada beberapa orang sahabat, di antaranya ada satu orang lelaki, dia baru pulang daripada kerja. Belum makan, belum minum, pulang ke rumah mau makan dan juga minum. Sampai ke rumah tidak ada makanan. Sampai di rumah tidak ada minuman. Apa yang berlaku? Istrinya kata, wahai suamiku, kamu rehatlah sekejap. Aku keluar rumah untuk mencari makanan terlebih dahulu. Istrinya keluar rumah. Bila sudah keluar rumah, sampai ke rumahnya sudah membawa bekalan makanan, sampai ke rumah tengok suaminya tidur. Bila tidur, bermula puasa untuk esoknya. Bermakna 2 hari suaminya tidak makan dan juga tidak minum, sebab sudah tidur. Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika baru pulang daripada tempat kerjanya sebagai governor, sebagai khalifah, mentadbir orang-orang muslimin. Pulang ke rumah mahu bersama dengan istrinya. Tengok istrinya tidur. Bila tidur sudah dikira berpuasa. Istrinya sudah berpuasa, Sayyidina Umar belum berpuasa. Sebab permulaan puasa dikira ketika orang itu sudah tidur. Mereka mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, berat bagi kami. Susah bagi kami permulaan puasa itu dihitung pada tidurnya manusia sampai kepada esokan harinya. Karena itu Allah turunkan ayat Al-Quran, wa uhillat lakum lailatas siyam arrafatha ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu malam berpuasa itu untuk bersama dengan istri kamu. Mereka pakaian buat kamu, kamu juga pakaian buat mereka. Start daripada situ puasanya orang-orang Islam dikira pada waktu subuh sehinggalah sekarang. Nah, itulah puasa orang-orang terdahulu memberitahu kepada kita bahawa ibadah Ramadan bukan khususiat kepada umat ini, tapi juga berlaku kepada umat yang terdahulu. Sehingga ada ulama tafsir yang mengatakan bulan Ramadan itu juga bukan khusus kepada umat ini. Umat terdahulu pun juga ada namanya yang bulan
bulan Ramadan. Cuma amalan-amalan yang berada dalam bulan Ramadan itu tidak sama dengan umat-umat yang terdahulu. Di antara khususiat yang Allah berikan kepada umat ini di bulan Ramadan adalah turunnya malam Lailatul Qadar. U'tiyat ummati khamsu khisal fi Ramadan lam tu'tahunna ummatan qablahum. Diberikan kepada umat aku beberapa perkara, 5 perkara di dalam bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Di antaranya adalah diberikan kepada mereka malam Lailatul Qadar. Malam itu ada satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ini cerita tentang bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Bagi madhab Imam Syafi'i, pandangan yang paling kuat dalam madhab al-Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 21 dan juga malam 23 Ramadan. Jumhurul ulama mengatakan Lailatul Qadar berlaku pada malam ke-27 Ramadan. Ada beza di antara Lailatul Qadar, Lailatul Qadri dengan Lailatul Qadar. Yang pertama Al-Qadar, yang kedua Al-Qadru. Lailatul Qadri, Lailatul Qadar, beza. Dari segi bahasa Arab itu berbeza, mempunyai makna yang berbeza. Akan tetapi yang mau dibahaskan di sini bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Bahkan dalam hadis yang lain juga baginda bersabda, taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah kamu malam Lailatul Qadar pada 10 hari yang akhir. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bermimpi. Waktu malam Nabi bermimpi, Allah memberitahu di dalam mimpi itu kepada baginda Rasulullah hari yang berlaku Lailatul Qadar. Hari bila berlaku Lailatul Qadar. Kemudian di dalam mimpi itu setelah diberitahu baginda bila berlakunya malam Lailatul Qadar, baginda bersujud kepada Allah, kemudian baginda bangkit, nampaklah di dahi baginda itu tanah yang bercampur dengan air, yaitu lumpur. Tanah yang sudah bercampur dengan air maka berlaku lumpur. Ada lumpur di dahi baginda Rasulullah. Keesokan harinya baginda Rasulullah mahu beritahu kepada sahabat akan mimpi tersebut. Tetapi takdir daripada Allah. Takdir dalam bahasa Arab itu qadar. Bahasa Melayunya takdir. Diberitahu oleh para sahabat, mau dibagi tahu kepada sahabat, Nabi lupa pula mimpinya semalam yang bila Allah bagi tahu bila Lailatul Qadar. Sehingga akhirnya Nabi bagi tahu, semalam aku bermimpi, aku diberitahu oleh Allah tentang Lailatul Qadar, dan di antara tanda Lailatul Qadar adalah ketika itu aku punya dahi bersujud kepada Allah di bumi, dahiku mempunyai lumpur di atas dahiku. Kemudian pada ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri mendengar baginda bersabda, siapa di antara kamu yang mau pulang ke rumah? Sebab waktu itu sahabat Nabi ini beriktikaf di masjid. Semata-mata untuk mencari Lailatul Qadar, para sahabat itu daripada malam pertamanya sudah duduk iktikaf di masjid. Jadi ketika Nabi bagi tahu kepada mereka tentang mimpi baginda Rasulullah, ketika itu baru di pertengahan Ramadan, belum masuk akhir lagi. Jadi kata baginda Rasulullah, aku diberitahu dalam mimpiku semalam Lailatul Qadar, cuma aku lupa dia punya tarikhnya tu bila, tapi berlaku pada 10 hari yang akhir. Kata baginda, kalau ada di antara kamu yang mau pulang terlebih dahulu, pulanglah, nanti 10 hari yang akhir baru datang untuk beriktikaf. Diperintahkan iktikaf itu 10 hari yang akhir. Selang beberapa lama lepas itu sahabat pulang, sampailah hari yang ditunggu, yaitu hari yang ke-10, 10 yang akhir. Bila 10 yang akhir, para sahabat semua berkumpul beriktikaf bersama baginda Rasulullah, dan ketika mana mereka itu salat. Ketika mana mereka salat malam, qiyamul lail, salat malam, baginda Rasulullah menjadi imam. Ini juga menjadi dalil bahwa qiyamul lail itu juga diperbolehkan untuk berjamaah. Walaupun pada asalnya hukum qiyamul lail, hukum tahajud itu disyariatkan berseorangan. Tahajud kah, salat tasbih kah, salat apapun salat yang dilakukan pada waktu malam itu disunahkan untuk disyariatkan untuk bersendirian. Tapi dalil ini juga menjadi bukti kepada kita diperbolehkan kalau mau buat qiyamul lail secara berjamaah.
Abu Sa'id Al-Khudri sholat di belakang. Hujan turun dengan lebat. Bila hujan turun dengan lebatnya, hujan yang ada tadi memasuki sebahagian daripada ruang sholat di Masjid Nabawi. Sahabat sujud. Kemudian Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sa'id Al-Khudri kata, aku tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dengan melihat tanda yang baginda Rasulullah sebutkan dalam mimpinya, 100% betul berlaku seperti mana apa yang ada di hadapan mata saya, yaitu tanah dan juga air berlumpur bercampur sehingga memberi kesan di dahi baginda mau bagi tahu di antara tanda malam Lailatul Qadar, malamnya itu akan turun hujan. Karena hujan adalah berkat daripada Allah Subhanahu wa taala, dinaungi malam itu dengan penuh keberkatan, maka di antara tanda barokah adalah hujan. Dan kalau malam itu ada hujan bertepatan pula dengan malam ganjil, maka berkemungkinan besar malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad menyebutkan kalau malam ganjil itu bertepatan dengan malam Jumat. Kalau malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat, confirm pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kata Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, dan pada malam yang ke-23 baru-baru ini, malam ganjilnya bertepatan dengan malam Jumat dan malamnya juga turun hujan daripada Allah. Berkemungkinan kita bersangka husnudzon kepada Allah, mungkin malam yang ke-23 adalah malam Lailatul Qadar pada tahun ini. Mungkin, wallahu alam. Cuma ini sekadar daripada alamat, daripada tanda-tanda yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan maksudnya kalau sudah dapat Lailatul Qadar malam-malam yang lain itu ditinggalkan, tidak. Kita mau meraih kelebihan yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan oleh baginda Rasulullah di akhir-akhir pada 10 malam. Kalau kita dibagi 10 kunci, kalau kita dibagi 10 kunci dan dibagi tahu kepada kita salah satu daripada 10 kunci ini, kalau kamu berjaya buka gudang emas, kamu akan ambil semua emas di dalamnya. Tapi dengan syarat satu kunci saja daripada 10 ini. Adakah kita akan try 10 kunci itu atau pilih random? Oke, ini, buka. Atau ditry semua 10 itu? Kita akan try semua 10 itu. Takut terlepas mana yang betul, maka kita ambil 10 kunci ini, try setiap satu mana yang betul. Allah berikan kepada kita 10 hari untuk cari Lailatul Qadar. Adakah kita pilih random? Malam 21 saja, malam 23, dipilihnya malam-malam ganjil saja? Belum tentu. Allah berkuasa menurunkan Lailatul Qadar pada malam pertama Ramadan. Ada pandangan ulama yang mengatakan bahwa malam yang pertama adalah malam Lailatul Qadar. Ada pandangan daripada ulama, karena malam pertama adalah malam yang penuh dengan rahmat, malam yang penuh dengan keberkatan. Hari pertama, biasa orang kalau buka restoran apa semua, hari pertama itu hari spesial, promosi, percuma semua. Betul tidak? Bulan Ramadan itu hari pertama kata para ulama, itulah Lailatul Qadar. Jadi bila boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja malam Lailatul Qadar. Jadi cari lagi. Sebagian para ulama, kalaulah malam itu, malam kamu diberikan kekuatan untuk beristighfar, malam diberikan kamu kekuatan untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk sholat, malam itu adalah malam Lailatul Qadar buat kamu. Kalau diberikan kekuatan untuk sholat, diberikan kekuatan untuk zikir, melebihi daripada hari-hari yang lain, walaupun malam itu bukan Lailatul Qadar, tapi di sisi kamu malam itu Lailatul Qadar. Karena dengan itu kamu semakin kuat untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang terakhir daripada ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Semua ibadah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini ada hikmahnya yang tersendiri. Hikmah daripada salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan keji dan juga munkar. Itu hikmah daripada salat. Apa hikmah daripada zakat? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Keluarkan harta untuk berzakat, untuk mensucikan harta kamu, untuk membersihkan hati kamu. Jadi hikmah daripada zakat mensucikan harta, membersihkan hati. Apa pula hikmah daripada puasa? Hikmah daripada puasa tidak lain dan tidak bukan la'allakum tattaqun, moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini, sebelum Allah menyebutkan takwa, Allah sebut satu perkataan dahulu, yaitu la'allakum.
Dalam bahasa Arab, perkataan la'alla itu dengan makna lafaz tarajji, lafaz pengharapan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, moga-moga, mudah-mudahan, semoga kamu jadi orang yang bertakwa. Al-Hafiz Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, beliau menyebutkan bahawa kalau Allah menyebutkan perkataan la'alla, kemudian menyebutkan selepasnya tattaqun, moga-moga kamu bertakwa, bermakna untuk mendapatkan takwa itu memerlukan kesungguhan yang tinggi, memerlukan mujahadah yang besar, barulah kamu akan mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang lebih bertakwa daripada baginda Rasulullah. Jadi antara cara untuk mendapatkan takwa adalah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiblat utama kita itu apa? Redhanya Rasulullah. Perhatikan, ketika mana kiblat orang Islam masih berada di Baitul Maqdis, di Palestina. Kiblat pertama kita adalah di Palestina. Kemudian baginda salat menghadapkan wajahnya ke langit dengan harapan supaya Allah pindahkan arah kiblat. Kalau tidak silap dalam 17 bulan baginda salat dalam keadaan melihat ke atas. Hatinya mau kiblat itu dipindahkan sebab mendapat cercaan daripada orang kafir, orang Yahudi. Orang Yahudi, orang kafir mengatakan, wahai Rasulullah, kalau betul agama kamu ini benar, kenapa kiblat kamu sama dengan kiblat kami? Bermakna agama kami benar sebab kiblat kita sama. Ustaz, daripada hari itu baginda berdoa supaya kiblat itu ditukarkan. Selama 17 bulan. Selepas 17 bulan Allah turunkan ayat Al-Qur'an, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Wahai Muhammad, kami dengar luahan hatimu. Kami dengar luahan dirimu. Tengok, fawalli falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Oleh itu engkau palingkanlah di mana sahaja arah yang engkau redai. Allah tukarkan arah kiblat ke mana? Ke arah yang Nabi ridai. Dan Nabi ridha arahnya itu ke arah kiblat, maka Allah jadikan Makkah sebagai kiblat. Hasil daripada mana? Ridhonya baginda Rasulullah. Jadi kiblat utama kita bukan kiblat yang kita sembah sekarang, sujud sekarang. Kiblat utama kita adalah ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hayati apa sahaja perkara yang mau disampaikan oleh baginda Rasulullah. Kata baginda, idza jaa Ramadan futihat lahul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilati syayatin walillahi utaqa'u minan nar wa kullu dzalika fi kulli lailatin. Kata baginda, bila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, diikat segala syaitan. Ini yang paling penting kata baginda Rasulullah. Dan pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang namanya pada asalnya penghuni neraka, tapi kerana puasa yang mereka buat mendekatkan diri mereka kepada Allah, dipadamkan nama mereka sebagai ahli neraka, dibebaskan daripada neraka, menjadikan mereka itu sebagai ahli syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita semua ini tergolong dalam golongan utaqaillahi minan nar. Orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan untuk memperbanyakkan amal-amal soleh, memperbanyakkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara lain yang lebih tinggi di sisi Allah daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi aku, kata Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Tidak ada benda yang lebih berharga, yang lebih bernilai untuk masuk ke dalam kubur melainkan takwa. Nah, sebagai penutup, hayati kalam daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan, assalamualaikum ya ahlal kubur, inna azwajakum qad tazawwajat wa inna buyutakum qad sukinat wa inna amwalakum qad gusimat. Hadza khabaru ma indana famal huwa khabaru ma indakum. Kata Sayyidina Ali ketika mana dia melalui taman perkuburan, beliau mengatakan, wahai ahli kubur, wahai ahli kubur, rumah yang kamu tinggalkan telah dihuni oleh orang lain. Istri yang kamu tinggalkan, pasangan yang kamu tinggalkan telah bernikah dengan orang lain. Harta yang kamu harta yang kamu tinggalkan juga telah dibahagi-bahagikan kepada waris yang lain. Ini khabar kami penduduk dunia, apa pula khabar kamu di sana untuk kami.
Sayyidina Ali diam sekejap, kemudian beliau mengatakan, "Lau adzinallahu lahum ayyantiqu laqalu inna khairaz zadi taqwa." Sayyidina Ali diam seketika dan dia beritahu kepada sahabat, kalaulah Allah izinkan telinga kita mendengar dan Allah izinkan ahli kubur itu untuk bercakap, nescaya kita akan mendengar mereka bercakap, memberi pesan kepada kita, inna khairaz zadi taqwa, bekal yang paling terbaik untuk masuk ke dalam sini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menjadikan diri kita sebagai ahli takwa, ahli iman, ahli yang mendekatkan diri kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Moga-moga Allah berikan kepada kita hati yang sejahtera di dunia ini, dicabut segala rasa ego, rasa sombong, rasa takabur, rasa membesarkan diri, sama ada kepada manusia ataupun kepada Allah, sebelum kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Amin 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 Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan di dalam meninggalkan segala benda-benda yang maksiat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita untuk sama-sama untuk kita ambil iktibar, kita amalkan dan kita sampaikan. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة إلى الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.